Nama aku Afiq. Aku nak ceritakan kisah seram yang aku lalui pada tahun 2008 ketika aku menuntut di IPTA di Negeri Sembilan. Kisahnya bermula waktu awal semester pertama tahun kedua aku dekat IPTA tu. Aku bukan nak cerita pasal kolej, tapi aku nak cerita perjalanan aku ke tempat percutian aku dengan kawan-kawan aku di Podison. Lumrah menjadi seorang penuntut, stres dan tekanan belajar selalu dihadapi. Jadi aku dan kawan-kawan aku menempah sebuah servis apartment di sebuah resort di Podison dengan alasan untuk menenangkan. Tapi itu kami cerita di saat penghujungnya. Setelah mendapat tarikh yang terpilih, aku dengan gembira menyusun jadual kuliah aku untuk mengelakkan pertindihan. Namun malangnya, kami merancang tapi Tuhan menentukan. Antara ramai-ramai kawan aku, hanya aku sahaja yang mempunyai kelas terakhir pada pukul 6 petang pada hari aku check-in di resort tu. Nak tak nak, aku terpaksa bergerak lewat memandangkan mereka semua tak ada aktiviti pada malam tu kecuali esok paginya. Selesai kuliah, aku pulang ke hostel untuk mengemas pakaian aku. Sekali lagi aku tertidur, menyebabkan rancangan aku untuk bergerak sekitar 8 malam tergendala. Aku bertolak dari hostel jam 11.40 malam. Selepas dimarahi kawan-kawan aku di sana. 11.45 malam. Malam masih awal bagi aku. Selepas aku campakkan beg di seat belakang kereta, terus aku hidupkan enjin dan meluncur keluar dari pekarangan kolej. Dalam perjalanan aku masih ragu-ragu nak lalu highway ke jalan lama. Dengan pantas, aku mencapai Smart Tax. Baki 70 sen. Aduh, aku lupa nak top up pula. Tahun 2008, anda tak boleh tambah nilai di 7E mahupun tempat tol selepas 5.30 petang. Sepantas kilat, aku buat keputusan melalui jalan lama. Ya, jalan lama. Kalau siapa tahu jalan yang dimaksudkan adalah jalan yang merentasi beberapa daerah di Negeri Sembilan ni untuk sampai ke Podison. 12.07 pagi. Tenang, aku buka tingkap pemandu seluas-luasnya untuk memberikan pengudaraan di dalam kereta kerana aku merokok. Berani? Bukan berani, tapi aku tak tahan dengan bau selepas merokok. Habis sepotong, aku kecilkan sedikit tingkap sambil melayan lagu-lagu rancak untuk mengurangkan mengantuk. 12.35 pagi, Simpang Seremban, Podison. Aku memelok ke simpang jalan Seremban, Podison. Hati mula rasa tak selesa. Kiri kanan ladang getah, walaupun masih berhampiran pekan. Pelik kerana tak ada satu kereta dari arah bertentangan maupun arah yang sama. Selepas 5-6 minit melalui jalan tu, situasi yang memeranjatkan aku terjadi. Satu bunyi seperti tepukan yang kuat kedengaran di atas bumbung kereta yang aku pandu. Sudah. Apa pula tu? Ranting kayu getah kot. Reput sangat. Bahaya betul. Telahan aku salah. Jarak pokok terdekat lebih kurang 15 kaki dari tepi jalan, mana mungkin ranting boleh jatuh tepat tengah-tengah bumbung kereta. 12.50 pagi. Sekali lagi bunyi tepukan di atas bumbung kereta kedengaran, seolah-olah ada sesuatu ingin memberitahuku, sedangkan keretaku masih meluncur laju menuju ke destinasi. Mustahil untuk manusia, haiwan atau benda yang boleh bertahan duduk di atas bumbung kereta dalam keadaan kereta yang sedang meluncur laju. Perlahan-lahan aku tutup tingkap aku dan pusingkan semua cermin jauh dari pandangan mata aku dan terus memecut laju. Tujuannya adalah mengelakkan aku sakit jantung. Mana tahu ternampak dalam cermin ayat Al-Quran semua tunggang terbalik. Doa makan pun aku baca. Takut punya pasal. Peluh jantan semua keluar. Selang 2 minit, sekali lagi gangguan tu muncul. Kali ini lebih ekstrim dan sangat mengilukan. Bunyi cakaran yang agak panjang dan menyeramkan di atas bumbung kereta. Aduh, dia main cakar-cakar pula.
Aku memang dah tak keruan dan sekali lagi bunyi cakaran. Kali ni dia betul-betul mencabar aku. Aku terus mengucap dan beristighfar, dan hanya itu yang aku ingat dalam kepala aku. Dalam masa sama, aku kuatkan lagu yang aku buka. Mesti ramai yang tertanya, kenapa tak buka ayat Al-Quran? Yang pertama, dalam kereta aku tak ada sekepin pun CD ayat Al-Quran dalam simpanan, dan kedua, logik manusia di dalam ketakutan semua benda akan jadi kalut. 1.06 pagi. Mata aku masih memandang hadapan dengan keadaan peluh-peluh, mengingatkan aku bahawa gangguan tersebut dah tamat. Tidak Dia munculkan diri pula, terbang meniarap di tepi tingkap sebelah pemandu, iaitu tempat aku sendiri. Yang aku terperasan ialah kain putih lusuh kecoklatan dan rambut yang panjang melepasi pinggan, di mana rambut tu sangat-sangat kusut, menoleh dengan keadaan slow motion, menoleh ke arah aku, dan aku dapat melihat jelas walau dari anak mata aku, mukanya yang tak berapa nak elok dan giginya yang sangat menyeramkan, menyeringai, matanya kecut atau terperusuk masuk ke dalam rongga mata. Ya Allah, aku dah tak tahan dan tak sanggup nak bawa kereta. Aku dalam konsert, kalau aku mati sebab kakak cantik ni, aku reda. Bayangkan aku memandu tanpa tengok kanan dan kiri, menekan pedal minyak, bayangkan aku memandu tanpa tengok kiri dan kanan, menekan pedal minyak 120 hingga ke 140 km di jalan kampung dua hala dan bengkak-bengkok. Hanya Tuhan saja yang tahu. Dalam cerita Melayu, sama ada teks atau fiksyen filem, digambarkan mereka ni bermata merah. Tapi ni memberikan aku satu persepsi lain. Matanya terperosok ke dalam, tak bercahaya, kosong. Dia bersifat telus pandang, semi-transparent. Aku masih boleh lihat cahaya lampu dan pokok-pokok di balik badan dia. 4-5 minit berlarutan. Akhirnya aku jumpa tiang lampu jalan pertama. Selepas beberapa buah kampung dan ladang, akhirnya dia menghilangkan diri. Gaib. Takut lampu mungkin. Aku berhenti di stesen minyak berhampiran simpang selepas kepolisian. Aku cuba tenangkan diri. Aku hubungi kawan aku, harap tak tidur lagi lah. Aku hubungi R. Lagi 15 minit aku sampai. Kau bawa turun bathtub ke lobi atau tuala? R membalas, okey. Tapi kenapa? Aku meningkah, bawa je. Lebih kurang 15 minit aku sampai di pekarangan resort dan aku nampak kawan aku sudah menunggu di lobi. Tanpa turun, aku minta dia campak jubah mandi itu dan aku terus memarkirkan kereta. Dia mengekori ke kereta. Cepat-cepat aku tanggalkan semua pakaian, aku termasuk seluar dalam dan memakai jubah mandi itu. Dan aku memasukkan semua baju yang aku pakai ke dalam plastik dan letak di bonet kereta. R pelik dan bertanya kenapa aku buat macam ni. Kakak cantik kejar aku kat jalan lama tadi, pucat R. Aku terus pergi ke bilik dan mandi tanpa sempat menyapa kawan-kawan aku kerana mereka semua berkelimpangan tidur. Kepenatan mungkin. Aku berpesan pada R supaya tolong aku buangkan baju di mana-mana atau bakar, sebab aku tak nak apa-apa jadi pada aku dan mereka semua. 8.10 pagi. Aku bangun dan merasa lebih segar, walaupun masih agak terkejut dari kejadian yang berlaku malamnya. Kawan aku R dan T awal pagi keluar membeli sarapan menggunakan kereta aku. Sebaik pulang, R berkata, kenapa kereta aku terlalu mendak, macam bawa muatan 2-3 tan. Kau buang tak baju aku pesan? R membalas, tak, alamak, serius aku lupa. T, kau tolong R boleh? Bakar baju yang aku pakai semalam. Tanpa berlengah, mereka berdua tolong aku membuang baju tu. Dalam masa yang sama, aku pun turun ke lobi untuk membeli rokok. Kebetulan ada security guard di situ menegur aku. Dek, abang nak tanya, kenapa semalam tukar baju kat kereta? Aku jawab,
Kena kejar dengan cek pun lah bang. Kenapa bang? Jaga itu berkata, abang nampak ada perempuan duduk atas bumbung kereta awak. Malam tadi lepas awak naik ke bilik. Aku dah menggigil. Dia ikut aku. Mula dari malam tu aku lebih rela menghabiskan duit melalui lebuh raya berbanding melalui jalan lama. Dan sejak dari itu, aku mula mudah untuk ternampak kelibat atau benda yang tak elok di mata. Kalau sesiapa yang nak mencuba menjumpai dia, bolehlah lalu jalan lama.